ujian kematian orang yang disayangi. Allahu Akbar. Tak ada orang yang lebih teruk dengan ujian kematian orang disayangi, lebih teruk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai digelarkan am huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Bila wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Wafat Khadijah ni tak adalah jiwa Rasulullah. Sayang pada Khadijah ni Allah sajalah yang tahu. Sayang dengan Khadijah. Tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah cerita, sehingga Rasulullah kahwin dengan orang lain, nama Khadijah sentiasa disebut. Seronoknya kalau ada Khadijah. Seronoknya kalau ada Khadijah. Bergurau dengan Aisyah. Aisyah kata, bergurau dengan aku tu, cerita-cerita sikit sebut Aisyah, sebut Khadijah. Cerita sikit sebut Khadijah. Sampai naik, cemburu aku katanya Aisyah. Aku ni jadi rasa cemburu. Bangun-bangun tinggal Rasulullah bila asyik nama Khadijah disebut. Nama Khadijah ni disebut. Sampai peringkat, waktu mana sampai peringkat begini, pergi masak, pergi dapur, nak legakan hati dan perasaan. Duduk, Rasulullah datang. Bila Rasulullah tengok Aisyah berada di dapur masak, Rasulullah datang tegur Aisyah. Aisyah, orang Aisyah, katanya Aisyah, kamu buat apa? Masak. Masak apa? Lalu disebut masakan-masakan tertentu. Bila sebut saja begitu, Rasulullah sebut, Aisyah, masak tu biar banyak sikit, kuah tu biar banyak. Kuah-kuah yang banyak ni nanti kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah. Disebut demikian. Sebut lagi nama Khadijah. Lari dah daripada Rasulullah, supaya tak ada dah nama Khadijah ini. Lalu Aisyah ni berubah muka Aisyah. Aisyah kata, aku pergi dekat dengan Rasulullah, aku pegang tangan Rasulullah, aku pegang tangan Rasulullah. Aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa nama orang yang mati itu sering kali kamu sebut? Kenapa kamu tak sebut nama orang yang masih hidup ini ya Rasulullah? Kenapa kamu sibuk menyebut nama orang yang sudah wafat ya Rasulullah? Nama orang yang hidup ni kamu tak nak sebut ke ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, Aisyah, kamu cemburu ke Aisyah? Cemburu Aisyah? Aisyah jawab, ya, saya cemburu ya Rasulullah. Aisyah, kamu tahu tak siapa Khadijah dalam hidup aku? Khadijah dalam hidup aku satu-satunya wanita yang beriman kepada Allah di saat mana orang lain tak beriman lagi pada Allah. Saat mana tak ada pun orang beriman pada Allah, Khadijah menguatkan diri aku beriman kepada Allah. Rasulullah balik ni, balik daripada Gua Hira tu, waktu mana balik daripada Gua Hira, sebut zammiluni, zammiluni, simutlah saya, simutlah saya. Khadijah ambil kain simut, balut tu badan Rasulullah. Sambil balik badan Rasulullah tu, Rasulullah menggigil ketakutan ni. Khadijah ni ujuk, bisik di telinga Rasulullah, jangan takut, jangan bimbang, wahai suami aku, Allah tak akan sia-siakan setiap amalan yang kamu kerjakan itu. Allah bagi semangat ni, bagi semangat, jangan bimbang, tak ada apa-apa. Kita kan, kalau kita jadi Rasulullah lah, agak-agak macam mana? Balik daripada gua, bagi tahu pada isteri, simut abang, simut abang, takut ni, takut ni. Mesti isteri kita ambil juga kain simut, balut kita. Sambil balut tu, bisik kat telinga kita, siapa suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah kena sampuk senang ceritanya. Kalau kita lah tak kena, bukan isteri tempat ni lah, tempat lain ni. Nak sebutnya gambaran Khadijah, kamu tahu siapa Khadijah? Satu-satunya perempuan yang melahirkan lagi zuriat. Di saat mana? Di saat mana isteri yang lain tidak melahirkan zuriat. 5 orang lagi lahir zuriat daripada seorang perempuan yang berumah tangga dengan aku pada usia 40 tahun, manakala aku berusia 25 tahun. Kemudian melahirkan zuriat seramai 5 orang. Mana ada kita usia 40 tahun, kita tempat kita 40 tahun dah berhenti dah. Mana ada kita nak melahirkan zuriat lagi? Cuba kita sentuh isteri kita malam-malam, misal contoh, yang usia 40 tahun kita sentuh-sentuh, mesti isteri memandang atas bawah, atas bawah. Bang, tak ingat ke abang tu kencing manis? Tahu dia? Abang tu darah tinggi pun ada, jantung pun ada, penyakit pun banyak dah. Umur 40 tahun doktor kata kena rehat dah, tak kena kali. Umur 40 tahun Khadijah binti Khuwailid melahirkan lagi zuriat seramai 5 orang lagi zuriat yang lahir daripada Khadijah binti Khuwailid. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku wahai Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku wahai Aisyah? Aisyah diam. Aisyah diam tu, Rasulullah sebut, satu-satu wanita
yang berumah tangga dengan aku, di saat mana dia seorang bangsawan daripada keturunan hartawan, daripada keturunan bangsawan, dan dia seorang hartawan yang mempunyai rupawan yang indah wajahnya. Kemudian bila dia waktu mana dia bersama dengan aku, bersama dengan Islam, dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi daripada keturunan dia, daripada hartanya, daripada rupanya, yang dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Menangis teresak-esak Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam sejarah macam mana saat mana Khadijah hampir-hampir menghadap di hadapan Allah. Khadijah hampir menghadap depan Allah kan, tak boleh bangun kan. Bila tak boleh bangun, Rasulullah riba Khadijah. Riba Khadijah. Dalam keadaan riba Khadijah ni, Khadijah duduk di atas paha, tidur di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berombak-ombak dadanya. Sakit. Pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah berulang kali. Sebut dia Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sebut sakit ni, cium lagi tangan Rasulullah. Rasulullah usap di atas dahi ni, mengalir mata ni. Sabar wahai Khadijah. Allah sajalah yang mengetahui apa hikmah yang terdapat di sebalik kesakitan ini wahai Khadijah. Rasulullah hanya menyabarkan isteri dia. Sabar ni. Bila nak suruh sabar, tahan ini, cium tangan Rasulullah berulang kali. Keluar air mata. Sedih Rasulullah. Tak sampai hati nak mengalir mata depan seorang isteri. Ambil bantal, letak bawah kepala Khadijah. Kemudian Rasulullah keluar, berdiri di dekat beranda rumah. Bila berdiri dekat beranda rumah, tiba-tiba mengalir laju air mata Rasulullah. Menangis teresak-esak bila mengenalkan isteri dalam keadaan kesakitan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah usap air mata ni, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril sebut, "Ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk menyampaikan salam khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid." Allah kirim salam untuk isteri kamu. Dengar saja Allah kirim salam. Bergegah Rasulullah masuk. Allah kirim salam. Allah paling seronok. Orang kita ni, kalau yang di pertuan negeri ni kirim salam, balik jalan mengangkang terus, tak kena. Kita ni nak sebutnya, bila dengar Allah kirim salam, dengar Allah kirim salam ni masuk terus. Masuk riba balik Khadijah. Bila riba Khadijah ni, usap kepala Khadijah. Sambil usap kepala Khadijah ni, bisik. Turunkan bibir ni, bisik di telinga Khadijah. "Ya Khadijah, Allahu yukri'ukis salam." Wahai Khadijah, Allah kirim salam untuk kamu. Sebut Allah kirim salam. Khadijah dengar Allah kirim salam, tolak dada. Tolak dada ni. Bingkah bangun. Bangun ni, nak bangun. Dalam keadaan tak boleh bangun, tolak nak bangun. Nak jawab salam. Salam Allah ini. Angkat tangan, sebut. Rasulullah tengok dia nak bangun, Rasulullah tolak. Rasulullah sebut. Rasulullah bila tolak saja, Khadijah angkat tangan. Khadijah sebut apa dia? "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram." Sebut, "Ya Allah, kamulah pemilik sejahtera ini ya Allah. Kesejahteraan ini kembali pada kamu ya Allah. Fahayina rabbana bisalam." Hidupkanlah kami ini dengan penuh kesejahteraan ya Allah. "Wa adkhilnal jannata daras salam." Masuklah kami ke dalam syurga darus salam ya Allah. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Pegang balik tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Sebut ada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkin ini pertemuan yang terakhir aku dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mana kamu bawa Islam, tiba-tiba tak ada siapa pun yang bersama dengan kamu ya Rasulullah. Kamu tolong kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mana kamu bawa Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku suatu hari nanti ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku, kamu ambil tulang-tulang aku ya Rasulullah. Kamu bawa ke pasar tulang-tulang itu ya Rasulullah. Kamu jual tulang-tulang itu. Kamu gunakanlah duit-duit tadi untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah." Menangis teresak-esak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangan Khadijah binti Khuwailid. Ujian dalam hidup. Sehingga kan bila wafat saja Khadijah, Rasulullah tak boleh tidur dekat rumah ini sendiri. Tak boleh tidur. Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani.
berlakunya Isra' Mi'raj, waktu mana Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Bila Rasulullah datang ke rumah Ummu Hani, malam-malam Rasulullah datang tidur, nak tidur di rumah Ummu Hani. Waktu mana nak tidur di rumah kakak sepupu Rasulullah, Ummu Hani tanya, kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Kenapa dengan kamu? Malam-malam kamu datang tidur dan kamu tidur di rumah ini. Kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab, rumah aku dibayangi wajah-wajah Khadijah. Di sudut mana pun aku pergi, Khadijah dinampakkan di tempat-tempat itu. Sehingga kan terbayang-bayang ujian dalam hidup. Rasulullah digelarkan tahun itu, digelar Amu Huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Ujian bila kita beriman pada Allah. Bila kita beriman pada Allah, ni ujian yang kita kena biasakan dalam hidup kita dengan ujian-ujian ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wal anfusi, Allah matikan orang yang kamu sayang,